Saya difahamkan kita pun telah kupas isu ni. Ada banyak pendapat daripada pakar undang-undang yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong terikat dengan nasihat daripada lembaga pengampunan daripada Perdana Menteri mengikut peruntukan perlembagaan. Tapi ada juga yang mengatakan dengan menggunakan precedent case bahawa sebenarnya it is the Really, it's up to him. discretion of the monarch, of the sovereign. Yeah. Yeah. So Syaril, ini bermakna bahawa apabila Datuk Seri Anwar dalam Dewan Negara menyatakan bahawa dari segi Hakim Nazlan tak salah, tak melakukan kesalahan, dan soal kod etika itu pun dah diselesaikan oleh Badan Kehakiman, dan dalam konteks kalau sekiranya berlaku pengampunan satu hari nanti, itu tidak bermaksud bahawa Datuk Seri Najib tak salah dari segi apa yang kesalahan dia yang menyebabkan dia masuk ke penjara. Ini seolah-olah saya nampaklah adalah satu usaha untuk memastikan jika satu hari nanti Datuk Seri Najib keluar daripada penjara, dapat pengampunan, dia tak boleh kata bahawa saya telah dipenjarakan atas proses kehakiman yang salah, ataupun saya sebenarnya dibebaskan dan diberi pengampunan sebab saya tak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kembali ke episod Keluar Sekejap. Dan kita telah selesai dengan waktu soalan ataupun question time kita, dan kita nak masuk ke topik seterusnya, iaitu pada 19 Jun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau tak silap saya dalam jawapan di Dewan Negara, menjawab di Dewan Negara, telah mengesahkan bahawa SPRM tidak menemui sebarang bukti kesalahan jenayah yang didakwa dilakukan oleh Datuk Muhammad Nazlan Ghazali, Hakim, ketika mengendalikan kes SRC International Sdn Bhd membabitkan bekas PM Datuk Seri Najib Razak ataupun lebih dikenali sebagai Bosku, dan perkara ini juga telah dipersetujui oleh Pejabat Peguam Negara ataupun AGC. Isu dia di sini adalah satu ketika dahulu ada laporan yang disahkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, merangkap penyokong kuat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa SPRM telah mengesahkan SPRM mendapati Nazlan melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan mempunyai konflik kepentingan ketika mengetuai kes SRC International Sdn Bhd melibatkan bekas PM Datuk Seri Najib. Okey, so apa yang PMX kata adalah bahawa tidak ada kesalahan jenayah. Tidak ada criminal element. Ya, so clear bahawa tidak perlu follow up dari segi criminal element. Tetapi PM juga telah menyentuh soal dakwaan Nazlan melanggar Kod Etika Hakim, dan dia kata itu bukan satu isu kerana Mahkamah Persekutuan ataupun judiciary sudah membuat keputusan mengenai perkara itu dan it's a non-issue lah. Tidak diambil tindakan terhadap Nazlan. So, apa yang menarik, Syaril, adalah nampak seolah-olah PM telah buat perkara yang betul, yang sahkan bahawa yang pertamanya tidak ada criminal element, yang kedua berkaitan dengan laporan SPRM yang mengatakan bahawa ada pelanggaran kod etika, tapi that's been dealt with by the authority, telah pun ditangani oleh authority yang sepatutnya, iaitu Badan Kehakiman, yang mengatakan bahawa kita take note, tapi bagi Badan Kehakiman tidak ada masalah, dan penghakiman Datuk Nazlan itu kekal dan tidak ada keperluan untuk mengadakan retrial ataupun mengisytiharkan mistrial dan sebagainya. Apa yang menarik di sini adalah reaksi daripada beberapa pemimpin, terutamanya daripada Hisham Jalil, iaitu Ahli Majlis Tinggi UMNO, dan merangkap penyokong kuat dan hebat kepada Bosku, di mana Hisham Jalil telah menuntut penubuhan sebuah tribunal kehakiman bagi menyiasat dan mengambil tindakan berkaitan dengan Nazlan ni. Basically apa yang Hisham buat, dia tak puas hatilah. Dia kata saya tak akan terima jawapan daripada PMX. Saya pun frust. Ini saya
cakap bagi pihak dia lah, bukan dia yang cakap. Saya assume dia kata saya tak puas hati dengan orang UMNO yang dah lupakan kepada bosku yang dah dapat jadi menteri-menteri, dah lupakan bosku, dah sedap jadi menteri. Saya masih lagi champion kepada bosku, tak boleh harap lagi kepada menteri-menteri daripada UMNO, dan saya nak tuntut juga supaya bosku mendapat keadilan seperti mana kehendak daripada PAU atau Perhimpunan Agung UMNO. Dan seorang lagi champion kepada bosku, tidak lain tidak bukan Datuk Zaid Ibrahim. Zaid Ibrahim seorang pelompat politik profesional yang sekarang ini bersama dengan UMNO telah marah juga dan minta supaya, dan meyakinkan UMNO gagal meyakinkan orang ramai mengapa Najib layak mendapat pengampunan. Isu yang penting saya, yang pertama, ini bagi saya adalah assault on the judiciary, serangan terhadap badan kehakiman. Dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa ini tidak menjadi masalah, habislah cerita di situ. Kenapa perlu ada serangan bertubi-tubi terhadap institusi kehakiman negara kita, mempertikaikan judiciary kita, meremehkan judiciary kita, dan membawa judiciary kita disrepute, Syaril. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamika dalaman UMNO lah. Yang mana yang dah jadi menteri ni best, dah lupakan bosku, tapi masih lagi ada pejuang-pejuang bosku. Tapi KJ telah membayangkan sebenarnya apa yang saya nak katakan, iaitu ini soal dinamika dalaman UMNO. Kalau perkara ini tidak dijadikan satu alat ataupun isu politik sebelum PRU lagi, yang kita balik kepada apa yang kita tahu, desakan yang dibuat terhadap even Datuk Seri Ismail Sabri sebagai PM, yang seolah-olah dimalukan, diaibkan dalam PWTC, dalam Dewan Merdeka, berkenaan dengan isu ini, maka dia dah, UMNO and pemimpin-pemimpin tertentu telah pun committed kepada naratif ini. They cannot back out. Yes. They have to continue. But some of them are trying to back out or trying to be silent. Berbeza dengan pemimpin UMNO tertentu, kalau saya boleh, Syam Jalil lah. kalau boleh saya contohkan kita sebelum kita kenal, kita tak main benda ni. Yes. Even when I was ketua penerangan, and mungkin ni salah satu sebab orang-orang tertentu tak suka pada saya sebelum saya kena suspend pun, saya menghormati sangat-sangat Datuk Seri Najib dan apa yang beliau laksanakan. Saya hormati hak dia untuk appeal dan sebagainya. But I was not going to be part of this, let's whack the judge, serangan terhadap judiciary. So the best I could do was to be quiet. Maybe some people will say that was not enough and I should have been bolder. That's for another day. Tapi saya tak main game tu. Tetapi berbeza dengan apa yang setengah pemimpin lain yang main benda ni. Kemudian sekarang dia tak nak, sebab dia dah jadi menteri ke, dia jadi kedudukan tertentu, kecuali at least some respect to Hisham Jalil lah. Sebab he committed atas from the consistency dia lah. Tapi, walaupun kita tak, tapi no respect to the assault on the judiciary. Itu maksud saya. We have a different point of view, yes. Jadi untuk explain why this thing, I think is self-explanatory, kepada pendengar-pendengar akan faham. Apabila UMNO telah plant that flag and hitch everything on this, dan mereka akan kena berterusan dalam pimpinan agung baru-baru ini pun bercakap tentang perkara yang sama. Bayangkan KJ, ini tahun 2023. Kalau next year pimpinan agung UMNO, Datuk Seri Najib masih tak keluar, nak main isu apa lagi? Takkan nak nangis sekali lagi? Kan nak cakap sekali lagi. So there needs to be a closure and on this issue dari segi apakah sebenarnya yang UMNO nak perjuangkan dalam hal ini. Cuma dimensi lain saya nak bawa selain daripada isu UMNO ialah PM tu sendiri. Saya tak nak jadi nakal. Yang biasa nakal dalam KS ni adalah K, bukan S. Tapi contoh saya nakal sikit, nak tanyalah. Biasanya dalam parlimen KJ, bukankah seorang Perdana Menteri ni soalan lisan kan? Dia ada hak untuk memilih soalan apa dia nak jawab dan soalan apa dia tak nak jawab. Maknanya dia pilih untuk jawab soalan ini when he could have decided to not answer this question. Why do you think that was? Why did he? Saya rasa sebab dia nak sahkan bahawa sebagai seorang, Datuk Seri Anwar sebagai seorang yang mementingkan tata kelola, mementingkan kebebasan institusi, dia nak tunjuk bahawa tidak ada kesilapan ataupun kesalahan yang berlangsung dalam hal ini. Jadi this is a deliberate move on his part. Saya rasa begitu. Sebab kalau kita dia bukan kena trap ke apa benda. Kalau kita combine dengan kenyataan yang dibuat sebelum itu, sehari sebelum itu kalau tak silap saya, bahawa kalau dapat pengampunan nanti, bukan bermaksud bahawa dia tidak salah. Okay. So mungkin dia nak dilihat sebagai proses yang telah mengadili Datuk Seri Najib betul. Kalau kita buat keputusan nanti soal pengampunan, ia tidak bermakna bahawa dia tak salah, tapi atas sebab-sebab yang lain jika diberi pengampunan lah. Mungkin dia ada usaha ke arah itu, tak pasti. Okay. Dan kita dah revisit topik ni beberapa kali, dan
dari segi prosedurnya pun KJ, it's quite clear. The judicial procedure is done. It's basically dapat pengampunan atau tidak. Ya. So itu saja sebenarnya yang kita menunggu, menanti apa keputusan, apa yang akan dibincang dalam lembaga pengampunan yang saya dipahamkan akan berjumpa dalam sebulan 2 lagi mungkin. Jadi that is what you should be talking about. Yang lain-lain ini adalah noise. Ya. Janjilah apalah nak membawa kepada satu, sebenarnya masing-masing is, to be honest, I really, again, saya bukan nak nakal, tapi there are some people riding on this Bosco issue. Ya. Dan benda ni tak menguntungkan Bosco pun sebenarnya. Betul. But riding on him untuk their own calculations, in the end there's only one road here. Pengampunan atau tidak pengampunan, itu yang kita Dan menanti. itu adalah 100% budi bicara, it's at the mercy of the sovereign. Yes, Budi bicara Yang di-Pertuan Agong, itu sahaja. That's it. That's it. Ya. Saya difahamkan kita pun telah kupas isu ni. Ada banyak pendapat daripada pakar undang-undang yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong terikat dengan nasihat daripada lembaga pengampunan daripada Perdana Menteri mengikut peruntukan perlembagaan. Tapi ada juga yang mengatakan dengan menggunakan president case bahawa sebenarnya it is the Really, it's up to him. discretion of the monarch, of the sovereign. Ya. So Syaril, ini bermakna bahawa apabila Datuk Seri Anwar dalam Dewan Negara menyatakan bahawa dari segi Hakim Nazlan tak salah, tak melakukan kesalahan, dan soal kod etika itu pun dah diselesaikan oleh Badan Kehakiman, dan dalam konteks kalau sekiranya berlaku pengampunan satu hari nanti, itu tidak bermaksud bahawa Datuk Seri Najib tak salah dari segi apa yang kesalahan dia yang menyebabkan dia masuk ke penjara. Ini seolah-olah saya nampaklah adalah satu usaha untuk memastikan jika satu hari nanti Datuk Seri Najib keluar daripada penjara, dapat pengampunan, dia tak boleh kata bahawa saya telah dipenjarakan atas proses kehakiman yang salah, ataupun saya sebenarnya dibebaskan dan diberi pengampunan sebab saya tak salah. Datuk Seri Anwar nak kata no. Kalau sekiranya satu hari you dapat pengampunan, you kena terima hakikat bahawa tidak ada masalah dari segi proses penghakiman, you tetap salah. Okey, kita akan kembali selepas break ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.